Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua hadirin Jom Launch. Waktu MCO, siapa ada masalah untuk buat appointment dengan klinik veterina? Saya tahu ianya sukar, jadi hari ini saya akan berkongsi mengenai Petotem Vet, sebuah sistem pengurusan temu janji klinik veterina ataupun klinik haiwan. Hello semua, saya Syifa, Chief Technology and Marketing Officer di Petotem. Di bawah syarikat kami mempunyai dua brand, iaitu Petotem dan juga Bukuping. Bagi yang belum mengenali saya adalah graduan Landscape Architecture UiTM dan mempunyai pengalaman bekerja di syarikat-syarikat MNC, JLC dan juga startup dalam pelbagai bidang. Ketika di universiti, saya banyak menghabiskan masa membangunkan website dan sudah berjinak-jinak dalam dunia startup. Petotem adalah sebuah platform penjagaan haiwan kesayangan yang menghubungkan pemilik haiwan kesayangan, bisnes dan klinik veterina dalam satu ekosistem yang sama. Petotem App telah dilancarkan sekitar Disember 2020 dan mendapat sambutan daripada pemilik haiwan kesayangan. Kami juga telah melancarkan Petotem Biz, sebuah sistem pengurusan bagi perniagaan, penjagaan haiwan seperti hotel dan dandanan sekitar Mac 2021. Selain daripada itu, kami menjalankan inisiatif-inisiatif sosial bagi haiwan jalanan sejak dari Mac 2020. Yang terbaru, kami akan melancarkan Petotem Vet untuk melengkapkan ekosistem haiwan kesayangan Petotem. Sejak COVID-19 melanda negara dan MCO dilaksanakan, kebanyakan klinik veterina mempunyai masalah seperti lambakan panggilan telefon yang mengganggu operasi. Dan juga banyak pemilik haiwan terpaksa beratur panjang menunggu di luar premis bersama haiwan kesayangan mereka yang sedang sakit. Ia mengakibatkan klinik overwork kerana terpaksa menjawab panggilan telefon yang banyak, mengurangkan produktiviti dan juga memberi kesan impak kepada kualiti pengurusan pelanggan yang boleh mengganggu gugat keadaan haiwan kesayangan yang sedang kesakitan dan tertekan. Bagi menyelesaikan masalah tersebut, Petotem memperkenalkan Petotem Vet, sebuah sistem pengurusan klinik veterina yang dilengkapi dengan modul temu janji. Doktor veterina dan juga admin klinik tersebut boleh menetapkan had kapasiti konsultasi yang bersesuaian dengan waktu operasi ketika pandemik. Petotem Vet juga dilengkapi dengan rekod kesihatan haiwan dan juga notifikasi kepada pelanggan. Dengan Petotem Vet, ianya mampu membantu doktor veterina untuk menetapkan had konsultasi mengikut kapasiti dalam masa yang berlainan. Dengan adanya pengurusan kapasiti, doktor veterina boleh fokus untuk rawatan yang berkualiti bagi haiwan kesayangan yang sangat memerlukan. Jadi dah tak ada lagi orang ramai yang terpaksa beratur luar premis kerana proses temu janji semuanya telah dilakukan secara online. Macam mana nak menggunakan servis Petotem Vet ni? Pemilik haiwan akan membuat temu janji melalui aplikasi Petotem, kemudian doktor veterina akan menerima notifikasi temu janji tersebut. Pada hari temu janji, apabila pemilik haiwan tiba di klinik, mereka boleh mengambil giliran menggunakan aplikasi Petotem dan menunggu di dalam kereta sehingga notifikasi giliran tertera di aplikasi Petotem. Ketika proses konsultasi dijalankan, doktor veterina akan memasukkan info kesihatan haiwan di dalam rekod digital haiwan kesayangan. Jika memerlukan follow up, doktor veterina boleh memasukkan tarikh temu janji seterusnya dan pemilik haiwan mendapat notifikasi bagi temu janji seterusnya melalui aplikasi Petotem. Platform Petotem ini menggunakan tech stack yang agak standard. Masih barulah katakan. Untuk back-end dan web app, kami pakai Bootstrap, Ubuntu, Nginx, Laravel, MySQL, SendGrid. Untuk aplikasi Petotem, kami guna Flutter. Payment gateway pakai Stripe sebab senang nak disperse to merchant. Server pakai DigitalOcean dan control panel setia menggunakan Run Cloud sejak dari awal lagi lah. Cabaran yang Petotem hadapi, kita tak cukup masa dan resources. Kita juga nak elak daripada guna ataupun buat produk features yang tak ada orang nak. Kami tak naklah shop sendiri. Jadi apa yang kami buat, kami gabungkan metodologi design thinking, lean startup
agile dalam proses kami lah. Jadi kami boleh deliver produk dan feature lebih pantas dalam masa yang sama buat user berpuas hati dengan platform kami. Ini contoh bagaimana kami menggunakan customer problem untuk membina solution yang menyelesaikan masalah mereka. Kalau tengok kan, kita sentiasa dapat direct feedback dari customer untuk bina produk ataupun features. Memang tak ada shop sendiri. Ni aktiviti yang kami buat untuk menambah baik produk kami. Dan pandemik menyebabkan semua orang terpaksa berada arah ke online. User interview pun senang, online je. Sebelum wujudnya Petotem, kami sebenarnya bermula sebagai sebuah pet hotel di Puchong, iaitu Meow Class. Macam sekolah kucing lah konsep dia. Kami adalah pet hotel yang pertama di Malaysia menggunakan online booking pada 2017 menggunakan website kami. Macam biasalah, business brick and mortar, tapi fikir macam tech startup. Nak upgrade sistem untuk selesaikan masalah sendiri, sebab waktu tu tak ada langsung sistem yang wujud untuk pet hotel. Mulanya fikir buka pet hotel untuk main dengan kucing je, tapi selepas 2 tahun, Januari 2019, kami start Petotem untuk bantu lebih ramai lagi pengusaha bisnes haiwan kesayangan dan juga klinik veterina dengan adanya platform Petotem. Kiranya Meow Class ni macam super MVP lah untuk Petotem. Jadi siapa sebenarnya di sebalik platform Petotem? Saya start bersama Afifah Basir, co-founder dan juga CEO yang bertanggungjawab dalam finance, operation dan partnership. Dia juga adalah partner saya ketika menjalankan bisnes pet hotel Meow Class. Dan saya Chief Teknologi dan Marketing Officer yang bertanggungjawab dalam tech, data analytic dan marketing. Bersama kami ada 5 team member yang berusaha keras untuk membangunkan Petotem, terbagi kepada 2 department, iaitu Commercial and Support dan satu lagi Tech and R&D. Banyak department pun tak gunalah sebab team kecil kan. Kami juga berterima kasih kepada adanya advisor dan mentor kami yang banyak menyumbang kepada kejayaan kami sehingga hari ini. Hasil daripada kerja keras tim kami berjaya mencapai kejayaan dan recognition daripada beberapa agensi kerajaan seperti Cradle, MDEC, Traju, TPM, Magic dan SIDEC. So, macam mana? Berminat tak nak join pet startup dan buat lagi banyak innovation? Jom join kita orang di Petotem. Okay, wow, okay, menarik sungguh presentation tadi. Okay, so sebenarnya saya nampak kan, dia macam semuanya start dengan satu MVP. Kan? Yep. So daripada MVP you all iterate hinggalah jadi sampai sebesar sekarang lah. Yep. Dengan ada suntikan daripada dana, ada suntikan dana juga kan daripada daripada itu semua. Okay, menarik. So sebenarnya korang bermula daripada satu pet shop, bukan pet shop lah, hotel pet hotel, lepas tu korang go satu langkah further jadi provider pula. Ya, betul. Semua vet yang nak buka lah. Betul. Okay, menarik. Okay, kita tengok kalau ada apa-apa soalan. Okay, kalau ada soalan boleh letak dekat Q&A. Alright. Sebelum tu, okay, mungkin ada soalan juga daripada saya. Berapa sebenarnya kos untuk subscribe? Kalau ada vet yang berminat untuk subscribe, katakanlah vet kat depan rumah saya ni, okay, dia berminat untuk subscribe dengan Petotem Vet ni. Sekarang kita ada launch satu program, nama dia Petpreneur Program. Kami bagi setahun subscription free. Maksudnya kat sini kita akan ambil daripada transaction lah. Kalau contoh sekarang ni dia nak pakai semuanya memang free. Oh, semua free. So macam ada apa per transaction punya fee ke? Ya betul, sebab yang sekarang punya yang free version, so kita akan ambil per transaction. After 1 year dia akan subscribe per month. Berapa persen kalau boleh share lah, macam mana charge tu? Charge tu transaction fee. Ya. 7%. 7%. So 7% for each transaction lah. Dan to the system. Okay, alright.
Okey, kita ada soalan. Okey. Apakah technical challenges yang dihadapi ketika baru nak start dengan platform Petotem? Daripada Puan Liliana Latif. Okey, right. Okay, waktu mula kami try nak build, kami try nak build pakai microservices. Maksudnya semua macam infrastructure semua betul lah, tapi lama-lama kami tengok dia ambil masa yang sangat lama sebabkan kita kurang resources untuk buat. Jadi kita terpaksa pergi pada benda yang basic dulu untuk launch launch dulu lah. So kita boleh collect all the data and then improve later on. Betul. Saya setuju tu. Contoh maksudnya time to market lah. Sebab bila kita deliver MVP, kita kena deliver with the fastest possible kan. So kadang-kadang orang akan start dengan monolith, kemudian bila jalan sikit-sikit and then dia transition over. Sebab kalau terus nak perfect tu mungkin akan ambil masa yang lebih dan kompetitor dah take over. Okay, alright. Bagus. Okay, next question. Apakah technical stack yang digunakan sekarang? Okay, Puan Liliana Latif lagi. Sekarang kita pakai Laravel. Untuk mobile app kita pakai Flutter. So masih monolith lah sekarang ni? Ya, betul. Okay. So masa awal-awal develop yang kata tadi nak start dengan microservice tu kan, masa tu ada berapa developer? Ataupun Puan seorang? Masa tu kita ada dua full stack developer. Dua full stack developer. Disebabkan features yang kita nak buat tu kita dah buat macam user testing semua bagai, and then kita nak cepat juga, and then nak go to market and make sure ada transaction semua bagai. Kita memang kena cepat lah time tu. So terpaksa evolve. Okay, alright. Okay, so macam mana dapat 1 hingga 10? Okay, next question. Macam mana you dapat 1 hingga 10 customer yang pertama? Okay, challenge macam SaaS kan, mula-mula Pet Hotel ni dia tak ada macam tak ada keperluan pun nak pergi online. So dia rasa macam tak apa pakai Excel pun tak apa, pakai call pun tak apa. So kita terpaksa pergi sendiri dekat site, tanya sendiri problem semua bagai, and then tunjuk pada dia. Lepas tu bila tunjuk pada dia baru dia rasa oh okay boleh. And then bila kita dah tahu dah dapat 5 customer yang pertama tu, kita rasa macam nak pergi site sampai 3-4 kali macam susah lah. So kita guna Facebook Ads, buat leads. Sekarang semua onboarding online je. So kita tunjuk online pun dah okay. Dia orang dah faham, and then dia orang dah terus berguna. So sebenarnya yang first beberapa yang pertama tu susah sikit kan. Lepas tu dia terus breakout, dia senang je. Betul. So bila kita buat yang online punya, kita dapat customer yang betul-betul ready tau. Dia memang tahu yang kita perlukan sistem online. Kalau yang onsite ni kita rasa kita macam pergi kat dia orang macam tak ready pun nak online, tapi kita datang macam alamak. Dia macam malas nak layan jugalah. Change management. So dari segi change management business tu sendirilah. Ya, so betul. Sama ada dia dah ready ataupun tak ready. So Facebook Ads ni dia memang tolong lah untuk filter orang-orang, filter business-business yang memang dah ready. Alright. Okay, seterusnya, apakah future plan untuk Petotem daripada MJ? Future plan untuk Petotem so far, memang kita nak jadi macam the biggest solution for pet industry lah. Maksudnya macam nak cari pet taxi, and then pet taxi memang later on memang ada, and then macam pet parent yang ada pet sendiri memang akan pakai, sebab bila nak cari solution on vet ataupun management on the pet record sendiri. Maksudnya kita as pet parent kan, macam vaccination card tu sekarang semua manual tau. Manual tu. So kita aim untuk later on pakai app je. Kira macam My Sejahtera lah. Betul. Okay, alright. Okay, menarik. Okay, sebentar kita tengok ada apa lagi soalan.
Okay, jadi setakat ini. Okay, so sekarang ni as of now berapa ramai team yang ada sekarang in total? Sekarang in total ada 7. Oh, In 7 total ada orang 7. 7 orang. Oh, Alhamdulillah. So ingat Pat, ingat Petotem. So itu daripada CEO Petotem sendiri. Okay, alright. Okay, baik. Saya rasa ini satu projek yang sangat baik. Dan saya just nak highlight juga macam mana you all gunakan feedback. Maksudnya dia ada feedback loop daripada each iteration kan. Maksudnya you all buat MVP, ada feedback, you update apps tu, update system tu based on the feedback of the of the customer, release another MVP. So Ya. macam itulah kan cara yang you all buat. Ya, betul. Okay, menarik. Sebabnya macam sekarang ni pun kita macam ada setengah pet dia minta macam feature-features yang macam rasa macam nak ni, nak tu, nak semua bagian, tapi kita buat juga macam kalau dah sampai 3, 4, 5 Dia jadi standard lah. So macam ada plan ke nak buat macam marketplace untuk features ni? Contoh ada satu base features untuk semua, and then mungkin ada marketplace untuk okay tambah this features, tambah RM5 sebulan, tambah RM10 sebulan. Contoh marketplace lah, maksudnya additional features lain daripada standard features yang you all bagi. Sekarang ni kiranya kita memang dah B2B to C, maksudnya memang whoever yang merchant yang join kita akan automatically pergi ke marketplace jugalah, so boleh nampak kat situ. Okay, alright.